Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat petang. Okey, sebelum kita mulakan seminar, Akak nak kenalkan diri Akak dulu lah. Okey, hai, Akak Fatin daripada PTIN Studio. Okey, sebelum tu, Akak nak ucapkan terima kasih kepada 185 orang partisipan kita, semua adik-adik SPM kita hari ini. Okey, sebelum Akak nak pas seminar kita, Akak nak sembang-sembang dulu lah dengan korang sikit-sikit dengan adik SPM kita ni. Korang dah ready? Akak nak tanya, korang dah ready ke belum nak SPM ni? Okey, Cikgu Farid pun dah sedia. Okey, sebelum tu Kak Fatin nak jemput Cikgu Farid lah untuk seminar kita hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pelajar yang dikasihi sekalian. SPM 2020 Plus. Apa khabar semua? Adakah anda semua okey? Adakah kamu masih dalam mood ambil SPM 2020 Plus ya? Okey, insya-Allah. So tadi Kakak Fatin kita, kalau siapa yang dalam WhatsApp group ya, kenallah selalu Kak Fatin, Kak Fatin. Yang tadi itulah Kak Fatin yang banyak jaga kamu dalam group ya. Ya, yang mana yang di dalam grup kita ini, adakah kamu semua dah terima e-book yang kita dah bagi secara percuma? Dalam e-book kita, ya, dalam e-book kita tu kita dah pilih beberapa soalan. Tapi kenapa kita sediakan soalan tu? Ya, sebab kalau kamu perasan dalam e-book tu kita ada sediakan satu QR code yang mana kamu boleh scan dan kamu dengar sendiri penjelasan dengan cikgu. Mungkin ada certain soalan yang kamu buat, kamu kena buat dulu ya. Prosedur untuk kamu buat e-book tersebut, guna e-book tersebut, kamu buat dahulu. Jadi mana-mana soalan yang kamu sangkut, kamu boleh scan QR code tersebut dan kamu dengar penerangan cikgu. InsyaAllah, cikgu ingat video-video yang kita sediakan secara penerangan tu sedikit sebanyak boleh membantu kamu. Ya. Dan kamu stay tune dalam grup kita WhatsApp. Cikgu dah kerahkan tenaga kerja kita punya semua tim PTIN Studio untuk kita perbanyakkan lagi e-book secara percuma. Ya. Jadi dalam e-book tersebut, cikgu sendiri akan mengajar, cikgu akan scankan QR code, cikgu akan bagi kepada kamu secara percuma. InsyaAllah sedikit sebanyak, cikgu harapkan usaha yang kita buat dalam PTIN Studio ni guys, ya, boleh membantu kamu sehingga SPM 2020 Plus. Ingatlah PTIN Studio secara tak langsung, ya, mana-mana pelajar duduk di rumah dalam COVID-19 dan sebagainya, sedikit sebanyak boleh membantu kamu. So guys, boleh? Yang mana belum lagi, ya, boleh stay dalam grup WhatsApp. Nanti Kak Fatin akan update balik sebentar, nantilah sebelah petang nanti. Okay, so guys, apa yang mission kita pada hari ini? Kalau kita bertukar kepada banner kita balik semula, hari ini cikgu nak bagi secret talk lah. Kita sembang santai. Bagaimana strategi untuk kita nak score paper matematik tambahan. Okay, slot ni matematik tambahan, NMAT dahulu ya. Sebentar nanti kita akan bincang berkaitan dengan paper matematik pula. Ya. Apakah strategi yang kita nak buat bagi nak score SPM 2020 plus dulu. Okay. Baik guys, sebelum tu, okay, bagi cikgu share screen kita dulu. Okay, so boleh tukar ke laptop kita? Okay, cikgu tak nak buang masa kamu yang panjang sebab ada banyak lagi benda yang kita nak bersembang. Okay, inilah banner kita ya. So hari ni 4 Januari kita nak belajar, kita nak sembang santai lah. Kita tak belajar pun, kita nak sembang santai bagaimana strategi untuk skor A dalam SPM kita. Dan sesi kali ini kita nak fokuskan kepada matematik tambahan. Are you ready guys? Are you ready guys? Boleh banjirkan ruangan chatting sedikit. Are you ready? Okay, ready. Alhamdulillah. Okay, so kamu share, energi kamu akan membuatkan cikgu rasa bertambah semangat. So ini adalah sedikit sebanyaklah program-program yang cikgu nak buat untuk pengetahuan kamu. Pada Disember yang lepas, ada di kalangan dan grup ini pun dah join. Cikgu ada 58 kelas. Cikgu pun tak tahulah energi cikgu macam mana. Ya. So 58 kelas yang cikgu dah, kita dah jalankan di bawah PTIN Studio sebanyak 87 jam. So yang ini adalah cikgu-cikgu, kita ada lebih kurang dalam 4-5 orang cikgu ya akan bersama dengan kita. Maths dengan Maths of course lah, cikgu Farid sendirilah, cikgu sendiri yang akan handle. So yang ni sebenarnya video ni tetapi cikgu tak nak play. So dia tak apa, nanti kita setting, kita check balik semula. Inilah siapa ada dalam ni. Okay, so inilah masa sesi matematik kot, last class kot ya. Okay, so baik guys, kita terus kepada strategi dulu. Let's go. Alright, so tukar sekejap kepada skrin cikgu. So guys, bila kita sebut tentang matematik guys, kenapa cikgu nak share kamu tentang kita punya strategi? Okay, so kenapa cikgu nak letakkan satu strategi? Okay, sekarang ini adalah waktu-waktu yang kritikal. Okay, kalau ikutnya confirm lah, SPM 2020 Plus dah patutnya dah habis dah kan. Patutnya kamu dah habis dah, kamu dah boleh enjoy, kamu dah boleh ambil lesson, kamu boleh tidur, makan tidur, kamu boleh kerja dan sebagainya. Tetapi inilah ujian yang diletakkan kepada pelajar-pelajar batch 03.
Ya, ujian-ujian yang nak pastikan kamu sebelum ini mungkin kalau SPM dah habis, result kamu mungkin B+. So Allah ataupun Tuhan kita dah bagi kita punya peluang untuk kamu ada masa lagi ekstra. So berapa minggu lagi? Kita ada lebih kurang dalam 6 minggu lagi ya. Kalau cikgu buat kiraan tadi ada lebih kurang 6 minggu lagi. Tolong ambil kalender cikgu juga kat bilik sebelah, kalender Great Eastern tu. Kalender tu ya. So kita ada lebih kurang 6 minggu. Tetapi apa yang strategi yang cikgu nak tunjukkan? Lebih kurang 7 minggu lah, tetapi preparation kita cikgu letakkan sebagai 6 minggu. Cuma cikgu buang satu lagi minggu, kita letakkan satu strategi ataupun plan kita, ya, plan kita selama 5 minggu. Apa yang kamu nak buat selama 5 minggu ini? Okey, apa yang kamu nak buat 5 minggu ini? So bermula esok. Okey, ini plan tindakan yang cadangan cikgu pada kamu. Okey. So apa yang kamu nak buat dalam 5 minggu ini untuk kita habis dan menghadapi SPM 2020 Plus pada 22 Februari. Kalau tidak dipospon lah, cikgu harapkan ya. Cikgu harapkan SPM kita dikekalkan supaya mood kamu dah faham dah. Sebab hati kita, mental kita, otak kita dah set dah. Okey, SPM tak apalah 22 Februari kan. So kita dah set dah minda kita. So kita doakan sama-sama. Kalau sekolah, kalau batch yang lain semua kalau nak belajar secara rumah dan sebagainya, tapi batch kamu tolonglah kita doa sama-sama 22 Februari start dan habiskanlah. Okey. Okey. Jadi kalau ikut daripada jadual kita, macam Tiger tadi, Tiger Syam. Tiger Syam dah share, dia kata 7 minggu. Kalau 7 minggu tu nak mula 22 Februari ya, tetapi cikgu ambil preparation kita selama 6 minggu lah. Minggu ke-7 tu nanti baru kamu ambil SPM kan, paper pertama. Jadi apa yang cikgu nak tunjukkan, dalam slide cikgu ni, cikgu nak tunjukkan preparation 5 minggu je. Lagi seminggu yang lepas, seminggu yang akhir tu, yang tu kamu punya strategi sendiri. Okay, so cikgu fokuskan kepada matematik tambahan sahaja. Okay, tengok skrin kita balik semula. Okey. Jadi dalam kita punya strategi nak menuju pada SPM, cikgu pecahkan kepada 5 minggu. Bermula esok guys ya. Kalau kamu tengok dalam kalender, esok 5 hari bulan Januari. Ini cadangan cikgu guys ya. Kamu boleh gunakan cadangan ini juga ya. Dalam matematik tambahan, okey, kita ada 2 paper ya. Sebelum cikgu pergi kepada kita punya slide ni, cikgu patah balik ke sini dulu sekejap. Okey, kita ambil kita punya format SPM dulu ya. Kita ambil format SPM. Baik. Yang mana belum tahu, okey? Yang mana belum tahu, hari ini pastikan kamu tahu. Yang mana dah bersedia, pastikan mantapkan lagi pemahaman kamu. Okey. Dalam paper matematik tambahan ataupun ADMAT guys. ADMAT berapa paper guys? Berapa paper kita? Kita ada 2 paper. Paper yang pertama yang kita namakan sebagai paper 1 lah ataupun kertas 1. Paper yang kedua adalah kita punya kertas 2. Okey. Baik, dalam kertas 1 dengan kertas 2, dia macam matematik juga, pecah pada kertas 1 dengan kertas 2. Tapi janganlah ya, ada pelajar sampai tak tahu lagi, cikgu kertas 1 tu memang soalan objektif. Memang nak kena penumbuk. Okey. So kertas 1 ADMAT guys, ya. Kertas 1 ADMAT tak ada kertas objektif, ya. Jangan ada pelajar kata cikgu kertas 1 ni adalah kertas objektif. Kalau siapa yang ada terdetik kat hati nak jawab macam tu, so tampar diri sendiri, okey. Alright, so kertas 1 ni, kita punya soalan adalah soalan subjektif juga, ya. So kertas 1 ada berapa markah? Ada 80 markah secara totalnya, secara jumlahnya. Okey. Jadi berapa soalan dalam kertas 1 ni? Kita ada 25 soalan yang wajib kita jawab semua 25 soalan. Jadi strategi pada hari ini cikgu kata untuk menuju A tau guys. Ya, sebab tu cikgu bagi tahu untuk menuju A. Jangan ada pelajar yang kata tak apalah cikgu, saya lulus pun dah okey dah lah ADMAT. Tak mau, ya. Kekalkan hati guys. 5 minggu ni kamu boleh bawa perubahan dalam kamu punya kertas kertas ADMAT, kamu boleh dapat A. Kamu mampu dapat A. Ingat baik-baik ya. Kamu mampu dapat A. Okey, tukar sekali lagi. Kamu apa? Kamu mampu dapat A. Okey, simpan dalam diri kita, simpan dalam mindset kita, aku mampu dapat A dalam ADMAT. Ya. Kami mampu. Aileen Opey, terima kasih. Kami mampu. Ya, setkan minda kita dulu. Ya. Kami mampu dapat A. Jadi kalau sebelum ini pelajar yang tak pernah dapat A, hari ini guys, hari ini kamu mula bertekad, esok mulakan tindakan. Tak apa, hari ini free kan. Hari ini kamu belanja diri kamu. Hari ini aku nak bebas. Lepas dengar kita punya talk dekat sini, aku nak tidur je. Esok 5 hari bulan Januari guys, mula tindakan untuk capai A dalam ADMAT. Ada kata-kata orang-orang kan, kita dengar tau, kadang-kadang ada orang kiri kanan kan, datang dengan kita tak apa. Kau tak dapat A ADMAT pun tak apa. Kau dapat C pun tak apa. Kau dapat fail pun tak apa. Tengok macam aku. Tengok kereta aku. Tengok aku kerja apa sebagainya. Guys, tanya balik dengan dia. Tanya balik dengan dia.
Tanya dengan dia, kalaulah kau diberi takdir dapatkan A dengan fail. Kau nak A ke kau nak fail? Dia akan jawab apa? Aku nak A. Kalau dia kata mulut tak nak A pun, dalam hati kita, betul aku nak A. Betul tak? Jadi biarkan mereka bersama dengan labu-labu mereka, tenggelamkan labu-labu mereka. Kamu berada dalam fasa yang terbaik untuk teruskan dapat A. Okay guys? Okay, kita pergi pada skrin kita balik. Baik, dalam kertas ADMAT kita ada kertas 1, ya, yang mana diwakili oleh 25 soalan. Ya, kita nak A. Kita target A guys. Lepas tu kita bertawakal lah, kita serah kepada Allah lah kan. Sebelum bertawakal, kita usaha dulu. Kamu mampu mencapai kita punya A. 25 soalan ni, kamu wajib jawab semua soalan. Okey, semua bab akan masuk dalam kertas 1. Set betul-betul ya. Kita ada persamaan serentak, penyelesaian segitiga, nombor indeks, gerakan sepanjang garis lurus dengan pengatur cara linear. 5 bab ini tidak akan masuk dalam kita punya kertas 1. Okey, kamu belajar berapa bab? Semua dalam form 4 dengan form 5, kamu belajar 21 bab. Kamu tolak dengan 5 bab yang cikgu tunjukkan sequentially ni, maksudnya kamu ada 16 bab sahaja yang kamu kena cover untuk kertas 1 tau, bukan kertas 2, kertas 1. Okey. Kenapa benda ini tak masuk dalam kita punya kertas 1? Sebab yang ini. Tengok baik-baik guys, tajuk-tajuk ni Tengok baik-baik. Penyelesaian segitiga, nombor indeks, gerakan sepanjang garis lurus, pengatur cara linear, ya. Keempat-empat bab ini hanya masuk dalam paper apa? Come on. Gunakan ruangan chatting. Cikgu tahu kamu dah bersedia ni. Siapa nampak 4 bab yang cikgu senaraikan tak masuk kertas 1, dia masuk kat mana? Ya, Amni Batrisha, terima kasih. Zafira, laju ni. Aileen, Zack, Alia, betul. Dia masuk hanya dalam kertas 2, section C sahaja. Cikgu ulang balik semula. Dia hanya masuk dalam kertas 2, section C. Jadi mulai hari ni, kalau kamu dah tahu dah, 4 bab tu aku mesti study hanya untuk section C paper 2 sahaja untuk kita menuju SPM 2020+. Ya. Okey, kemudian kita pergi kepada format kertas 2 pula. Okey, tadi kertas 2. Bagaimana kertas 2 guys? Kertas 2. Kertas 2 jumlah markahnya 100 markah. Ya, 100 markah dipecahkan kepada section A, section B dan juga section C guys. Kertas 2 kita ada section A, section B dan section C. Ya. Yang mana section A ni wajib jawab semua soalan. Ada berapa soalan? Ada 6 daripada 6 soalan yang wajib kamu jawab semua soalan. Berapa markah dia? 40 markah. Okey. Yang mana section B pula kita ambil 4 daripada 5 soalan yang kamu pilih, ya. Daripada 5 soalan pilih 4 soalan, jumlah markahnya juga 40 markah. Section C yang tadi itulah, section C lah. Apa bab section C yang ni cikgu tandakan tadi? Penyelesaian segitiga, nombor indeks, gerakan sepanjang garis lurus dan juga linear law kita. Ya, maka itu hanya masuk dalam section C, kamu pilih 2 saja guys. Jadi kamu dah tekad dalam diri dah. Okey, bila aku masuk dalam kita punya section C, ya, dapat kertas 2, kamu pilih terus siap-siap yang mana 2 soalan yang kamu nak jawab. Okey, ada pelajar yang kata, cikgu saya nak jawab semua soalan. Itu tu pulang pada masing-masing punya strategi. Tetapi macam cikgu cikgu katakan pelajar-pelajar cikgu. Ya, antara 4 bab ini kamu dah kena set dah. Apa yang aku nak jawab? Aku nak jawab penyelesaian segitiga ke? Aku nak jawab nombor indeks ke? Gerakan sepanjang garis lurus ke? Ataupun kita punya pengatur cara linear? Bahasa Inggeris solution of triangle, index number, motion along a straight line dengan kita punya linear programming. Guys, 4 bab ni, ya, terutama pelajar-pelajar yang tengah rushing sekarang ni. Kamu bukan belajar ADMAT saja guys. Kamu ada lagi banyak subjek kan, teras BMBS, sejarah, sains dan sebagainya kan, biologi dan sebagainya kan, fizik, kimia. Jadi inilah strategi untuk ADMAT. Kamu set dalam diri 2 soalan yang kau jawab. Kecuali kamu memang betul-betul memang student memang 90 plus kan. Each of the test, each of the exam, ya. You memang score 90 ke atas, okey tak apa, you nak jawab semua soalan itu terpulang pada kamu. Tetapi kalau kita yang tengah result kita dalam mungkin 60, mungkin 50, kita nak shoot, set dulu dalam diri. Kurang-kurangnya kamu ready 2 ataupun 3 soalan sebagai backup. Okey, boleh tak? Boleh tak? Di ruangan chatting kamu sekarang ni, cikgu nak kamu masing-masing tolong bagi tahu dengan cikgu. Dalam section C yang 4 bab yang cikgu nyatakan, okey, siapa yang dah ready dan apa 2 bab yang memang kamu letakkan sebagai priority untuk kamu jawab dalam kita punya SPM. 2 bab terus ya. Indeks dengan apa? Ni dengan apa? Okey, cikgu nak tengok terus baca kat situ. Bravo Farishah, bravo. Nombor indeks dengan ketaksamaan linear. Okey, solution of triangle dengan indeks untuk Aileen. Okey, yang mana 2 tadi? Daniel, indeks dengan motion along straight line. Okey, good. Okey, kemudian ada indeks number dengan programming, linear programming. Okey. Ada motion tak? Macam nampak motion macam kurang sikit ya. Okey, ada pengaturcaraan motion. Okey, Farah.
Okey, ada yang motion, Z motion. Okey, index dengan SOT. Okey, good guys. Kalau kamu tanya dengan cikgu, pelajar-pelajar cikgu dah tahu dah ni. Kalau pelajar-pelajar cikgu dah tahu dah. Kalau kamu tanya dengan cikgu, cikgu diberi peluang semula untuk ambil paper SPM. Kalau cikgu ambil paper SPM Admaths, agak-agak section C cikgu akan jawab. Cikgu akan jawab apa? Agak-agak section C cikgu akan jawab apa? Ya. Apa yang cikgu akan jawab untuk section C agak-agak? Student-student cikgu mesti confirm dah tahu dah. Ya. Section C cikgu akan jawab apa tau? Walaupun ada 4 kan section C kita. Section C kita ya, section C kita ada 4 bab. Okey. 3. Section C kita ada 4 bab. Kita ada apa tadi? 2 bab terakhir form 4 iaitu kita punya index number ya. Index number, sorry SOT dulu tak apa. Cikgu tulis index number dulu. Index number dengan solution of triangle solution of triangle short form solution of triangle. Okey. Lepas tu kita ada apa? Lepas tu kita ada motion cikgu tulis motion je lah motion along a straight line, gerakan garis lurus, dan juga kita punya linear programming, cikgu short formkan sebagai linear programming. Setiap satu soalan ni membawa 10 markah guys, 10 markah, 10 markah, 10 markah, 10 markah sebab kamu kena pilih 2 saja. Maka kalau kata cikgu lah cikgu terus terang cikgu beritahu dengan kamu walaupun cikgu mengajar, cikgu sarankan pelajar-pelajar jawab SOT dengan index number. Tapi pelajar-pelajar yang ada problem dengan kes berambiguity ataupun ambiguous case, cikgu cadangkan untuk jawab kita punya linear programming. Ini masa cikgu mengajar dia orang. Okey. Tetapi kalau cara jujur, ya, cikgu akan jawab apa? Zafira kata cikgu akan jawab index number dengan motion. Okey, Asyad, terima kasih. Asyad ingat cikgu, Asyad ni student cikgu ni ya, Asyad. Ya, betul. Cikgu akan jawab motion the first priority, the second one is solution of triangle. Cikgu akan letakkan next index number baru linear programming. Linear programming cikgu letak last sekali. Walaupun markah dia senang nak score guys ya. Kita nak lukis gambar dan sebagainya. Agak-agak kenapa cikgu letakkan priority untuk linear programming last sekali? Sebab cikgu tak suka graf. Betul. Sebab dalam kita punya strategi nak jawab matematik tambahan ya. Admaths. Kita, macam ni tau. Kalau kita tengok antara masalah pelajar-pelajar berlaku. Ya, dia kata apa? Dia kata, cikgu, saya jawab kertas 1, saya tak cukup masa. Itu kategori 1. Ada pelajar, cikgu, saya jawab juga. Tetapi saya blur. Banyak saya tinggal. Okey, ada kategori pelajar pula, saya jawab je semua, cikgu. Saya tak pastilah apa yang saya jawab. Dan ada kategori pelajar pula, cikgu, saya lebih masa, cikgu. Lebih masa ni ada 2 pula kategori, pecah pada 2. Kategori pertama, kategori pelajar yang memang betul-betul dia jawab semua, dia ada lebih masa. Ataupun... cikgu, saya terlebih masa, cikgu. Sebab apa? Saya buka. Saya tak tahu apa benda yang saya jawab. Lepas tu dia buat apa? Lepas tu dia tutup kertas, saya tidur dulu. Tengok, ada 2 jam setengah kan? 2 jam setengah lama lagi. Aku tidur setengah jam, semalam tak cukup tidur. Dia tidur sekejap, dia baru bangun. Kupuk bangun. Okey, para pelajar, tutup kertas kamu dah. Aku tak jawab apa-apa. Terlebih masa banyak. Jadi pelajar-pelajar yang tak cukup masa, kita ni semua ni kan, dalam 200 orang yang tengah live dengan cikgu, yang tak cukup masa, kita cuba belajar untuk manage time, untuk kita cuba bagaimana kita nak jawab bagi semua ada masa. Cikgu dah buat kiraan dah guys, kita dah buat kiraan dah. Kita tengok kepada, kita nak buat manage time management, satu markah ya. Kalau soalan tu 1 markah, kamu hanya maksimum boleh spend 1.5 minit. Salin baik-baik ni guys Ambil kertas, tolong salin catat kat mana-mana. 1 markah 1.5 minit. Contoh. Contoh. Dalam soalan motion, berapa markah? 10 markah. Linear programming, berapa markah? 10 markah. Ini 10 markah. Maksudnya, paling banyak guys, paling lama yang kamu boleh spend satu-satu soalan, ya, adalah 15 minit sahaja untuk setiap satu soalan 10 markah. Okey? Jadi inilah cikgu sebutkan. 15 minit, 1 markah 15 minit. Kalau katalah cikgu, saya tengok soalan penyelesaian persamaan serentak kan, persamaan serentak ataupun kita punya persamaan serentak ataupun kita punya simultaneous equation kan. Kalau kata contoh soalan tersebutlah soalan yang soalan yang straightforward 5 markah. Tapi soalan tu kalau kebat sikitlah kan, dia bagi bentuk-bentuk ayat sikit, problem solving sikit, dia bagi 7 markah ke 8 markah kan. Okey, kita ambil katalah soalan tu 5 markah ya, kita kata 5 markah. Jadi 5 markah soalan macam 5 markah darab dengan 1.5. Maksudnya 7.5 minit sahaja kamu boleh peruntukkan setiap satu soalan yang mana 5 markah. Kalau soalan proving, contoh soalan proving trigo. Jadi soalan proving biasanya berapa markah? 2 markah. Kamu darab dengan 1.5. Jadi kamu hanya boleh spend lebih kurang dalam 3 minit sahaja untuk soalan proving. Ramai ni cikgu tahu soalan proving, cikgu saya soalan proving yang saya surrender habis-habis lah.
Saya surrender habis-habis sebab apa? Saya tengok soalan proof, saya tak nak proof. Okey, itu lain cerita lah. Itu bahagian konten. Cikgu tak boleh mengajar sekarang sebab hari ni cikgu nak tunjukkan strategi ya. Cikgu bukan nak mengajar, cikgu nak tunjukkan strategi untuk kamu menjawab, ya. Jadi inilah guys, 3 minit guys. Tapi sebab tu cikgu kata linear programming cikgu letak last priority. Mana maunya kawan, cikgu nak spend 15 minit. Ya, tambah macam cikgu tangan bergetar-getar lah. Tangan nak bergetar, nak pegang. Yang nervous, malam tak tidur, tengah prepare apa soalan nak keluar esok. Masuk dalam exam, tangan bergetar, pegang pembaris. Tergetar. Ya. Padam pula, padam dan sebagainya kan. Jadi sebab tu cikgu letak last priority. Tetapi itu bukan bermakna cikgu kata kamu tinggalkan linear programming. Contoh kalau di kalangan pelajar-pelajar yang bersama dengan cikgu hari ini. Okay. Memang dah set dah. Okey, aku memang nak jawab solution of triangle ataupun index number dengan linear programming. Jangan terkesan dengan kata-kata cikgu. Okey? Ini cikgu sebutkan tentang cikgu tau. Okey? Ini tentang cikgu tau, ya. Kalau cikgu akan jawab solution of triangle dengan motion. Tetapi kalau kamu dah set dah masing-masing. Jangan terpengaruh dengan kata-kata cikgu sekarang ini. Melainkan kalau betul-betul bertekad kamu nak tukar, itu terpulang pada strategi masing-masing. Okey, hari ini cikgu cuma buka jalan sahaja. Yang nak menentukan sebenarnya apa soalan-soalan yang jawab adalah kamu sendiri. Okey? Alright, jom. Kita teruskan. Okey, slide yang seterusnya cikgu nak tunjukkan sedikit. Okey, sarah motion dengan index. Okey, go on with your strategy. Okey. Okey, jadi sekarang ini cikgu patah balik ke atas balik. Jadi patah balik kepada 5 minggu ini. Apa yang kita nak buat dalam 5 minggu ni guys? Jadi cikgu dah bagi cadangan. Ini cadangan tau guys. Cikgu besar-besarkan ini cadangan. Kalau siapa yang belum ada plan, hari ni kamu buat plan. Ya, kamu buat plan balik. Strategi. Minta maaf typo sikit ya. Strategi menuju SPM 2020+. Tadi ada orang Samira tanya, cikgu ada batch form 5 KSSM, cikgu ada tips tak? Okey. Samira, untuk pengetahuan kamu, apa yang cikgu bincangkan ni, bab-bab ni semua dalam AdMath KSSM juga ya. Cuma dia susunan bab sajalah, dia dah berbeza sedikit syllabus konten dia. Cuma untuk sesi ini cikgu fokuskan kepada batch SPM 2020+ dulu. Okey. Tetapi cikgu pun ada juga membantu kita punya form 4, form 3 dan sebagainya. Itu lain cerita. Sebab fokus kita hari ini adalah kita nak bantu abang-abang kakak kamu untuk menuju SPM 2020+. Sedikit sebanyak mana tahu apa yang cikgu share pada hari ini boleh membina kamu punya result ke arah A, insyaAllah. Okey, kemudian kita pergi kepada kita punya week 1 dulu. Okey, tengok ya, week 1. Apa yang cikgu cadangkan? Okey, ini cadangan cikgu ya. Okey, sekarang ini week 1 ini, kalau kita tengok dekat laptop kita, okey, week 1 ini cikgu nak kamu fokuskan section C dulu. Okey, maksudnya dalam bermula esok kita akan pulun kau-kau punya guys. Kita pulun kau-kau punya section C. 7 hari guys, 7 hari. Setiap 1 hari kamu buat. Okey, kalau sebelum ni kamu dah set dah. Okey, macam cikgu set motion, gerakan sepanjang garis lurus dan juga kita punya solution of triangle. Maksudnya 7 hari ni cikgu kau-kau power ni je lah. Padu-padu yang ni je lah. Yang ni je cikgu pulun kau-kau. Melainkan 2 bab ini memang cikgu dah pakar dah. Katalah 2 bab ni memang cikgu dah pakar dah. Okey, jangan tak spend langsung. Tolong esok bermula kamu shortkan 3 hari je contoh. 3 hari je. Lagi 4 hari kamu cuba fokus kepada bab-bab lain. Dia tak ada masa lah kamu nak go through one by one guys. Jangan kamu, okey hari ni esok kamu nak mula dengan buku. Kesedaran dah timbul, aku nak dapat A. Muka esok strateginya aku buka buku teks, aku baca daripada bab 1. Bab 2. Bab 3. Jangan dah guys. Tak ada masa begitu dah guys. Ya, sekarang ni strategi kita kena smart. Apa yang kita kena buat? Kita pergi kepada kita punya format SPM. Okey, section C macam cikgu cadangkan tadi. Boleh ya? Okey, tukar kepada kita punya screen balik. Baik, section C. Okey, ada yang kata cikgu saya tak ajar motion. Okey, bravo Farisha. No problem. Kamu buat dengan apa yang kamu ada sekarang ni. Kalau motion sebenarnya ada ramai yang tak nak fokuskan motion sebab apa tau? Sebab motion ni dia memang agak complicated sikit. Tapi cikgu suka. Sebab it is involved with the calculus method. Calculus which is consists of differentiation and the integration method. And then tapi of course lah kita punya maximum velocity. Okay, kemudian kita ada maximum displacement. Lepas tu kita ada apa? When turning back ataupun kita nak U-turn balik kan. Ini terms-terms yang perlu ada lah. Jadi hari ni kalau cikgu nak ajar kamu lain lah. Hari tu cikgu dah ajar dengan motion. Dapat satu kelas lah. Ada yang orang dah teks dengan cikgu alhamdulillah saya dah start cover motion. Itu terpulang pada strategi masing-masing. Hari ni bukan nak ajar konten hari ni ajar strategi. Okey, jadi kita pergi kepada week 2 pula. Okey, week 2 ni maksudnya kalau cikgu tengok kalender, okey esok 5 hari bulan, 5 sampai 11 hari bulan tolong catat Ini strategi yang cikgu cadangkan ya.
Bolehlah ambil sebagai panduan ataupun kamu nak eja-eja sikit. So 5 sampai 11 hari bulan 1, apa yang kita nak buat? Kita akan buat section C ni dulu. Okey. Lepas tu bermula 12 hari bulan sampai 19 hari bulan 1, kita cover section A dengan section B. Okey, kenapa cikgu gabungkan section A dengan section B? Ini bab-bab kita ya, persamaan serentak, hukum linear, vektor, trigo, taburan kebarangkalian, pengamiran, pembinaan kan. Ini senarai bab ni kita. Tetapi kan, cikgu bagi tahu dengan kamu ya. Dua bab ini, okey, tengok tahu baik-baik tau. Kalau katalah kamu ada ekstra, katalah contoh kan, ya. 7 hari bermula 5 sampai 11 bulan. Cikgu rasa macam tak padu sangat cikgu. Hari-hari saya buat graf. Ya, hari-hari saya buat graf ataupun cikgu saya rasa tak padu sebab apa indeks number saya dah kuasai. Okey, cikgu cadangkan pada minggu ni juga kamu tambah lagi satu ataupun dua soalan. Satu soalan pun okey ngam Kamu tambah linear law guys, tambah linear law. Okey, linear law. Mana linear law kita ni? Mana cikgu letak ni, hukum linear kita. Kenapa cikgu cadangkan kamu study bersama dalam satu minggu ni? Sebab yang ini saja hukum linear tak pernah gagal lah. Dia memang masuk section B 10 markah. Jadi total dekat sini kamu tengok, dia dah ada 30 markah Nampak? 30 markah. Ya, hukum linear 10 markah, kita punya section C 20 markah. Okey, ambil kalkulator masing-masing. Okey, ambil kalkulator masing-masing, cuba kamu kirakan ya. Kita ambil 30, kita bahagikan dengan total paper 1, paper 2 180, kita darab dengan 180. Berapa kamu dapat? 30 bahagi 180 tau. Kamu darab dengan 100 tau. Kamu dapat apa? Kamu dapat 16,67%. Guys, 16,67%. Cukup tak? Guys, kamu baru spend 3 bab je. Kamu baru spend, katalah macam cikgu kan. Cikgu spend gerakan dengan cikgu spend untuk penyelesaian segitiga. Lepas tu dengan hukum linear. Baru 3 bab kawan. Baru 3 bab dah boleh skor. Keseluruhan paper AdMath kamu 16.67. Kalau mana-mana pelajar yang mulai sekarang, kalau AdMath kamu percubaan ke, tak kisahlah yang kata ambil peperiksaan akhir tahun form 4 ke, yang 1 digit. Sekarang dah tukar dah jadi 2 digit, dah 17 markah dah. Nampak tak? Jadi cikgu kata sebenarnya ini strategi kita. Jangan kamu hanya reduk je, ambil kepala, jalan beduk je. Jangan macam tu. Sekarang ni pakai helmet. Nak serbu biar pakai helmet. Maksudnya kita tahu strategi kita apa. Nampak musuh-musuh kita di depan. Jangan tahu ambil senjata kamu tembak je. Kamu kena kaji dulu apa kelemahan dia. Apa strategi yang kamu nak pergi kita. Ini strategi AdMath. Sebelum kamu menuju kepada SPM, ini strategi AdMath kita. Boleh ya? Boleh ya? Okey. Now, ini cadangan cikgu guys ya. Maksudnya 12 sampai 19 kamu pergi kepada bab-bab ini. Trigo lah semua kan cikgu senaraikan. Lepas tu week 3 kita baru pergi pada kita punya paper 1. Paper 1 pun cikgu pecah kepada part A dengan part B. Okey, kamu tengok baik-baik. Okey, kenapa cikgu pecah pada part A, part B? Okey, bab-bab yang cikgu senaraikan ini guys. Fungsi bab 1 form 4, persamaan kuadratik, fungsi kuadratik, indeks logaritma, koordinat geometri, janjang, hukum linear. Ini sahaja boleh bagi kamu lebih kurang 40 ke 42 markah daripada 80 markah paper 1. Guys, banyak markah ni guys. Kalau kamu betul-betul pulun minggu 1, 7 hari ni, pulun kau-kau ni ya. Bermula tadi 12 sampai 19, 20 ya. 20 hari bulan sampai kita punya 26 hari bulan 1. Nampak? 3 minggunya pulun kau-kau ni. Ini paper 1 kita guys. Yang ini saja dah bantu kamu bagi lebih kurang 40 ke 42 markah secara total dalam kertas 1. Contoh kalau kamu ambil balik kalkulator tadi. Tadi dah 30 markah. Katalah 3 bab tadi saja kan. 30 markah. Katalah kita skor betul-betul. Kita fokus yang minggu ni memang perform Ni bab-bab kita perform. So kita ambil 40 je kita ambil tambah 30 tadi 70 kamu bahagi dengan 180. Nah kawan, kamu dah dapat 38 markah ke 39 markah sahaja untuk benda ini. Yang tak dapat salin ni kamu boleh screenshot ya. Okey. Nanti masuk minggu yang keempat ni bermula 27 hari bulan. Okey, cikgu buka kalender ni ya. 27 hari bulan sampai 2 hari bulan. 27 bulan 1 sampai 2 hari bulan 2 kita akan fokuskan kepada paper 1 untuk selesaikan habis. Nampak? Kamu sampai baru 2 Februari. Ini bab-bab sampingan yang kita dah boleh tambah. Tetapi yang ini cadangan cikgu tau kawan. Ini cadangan cikgu. Kamu sendiri tahu kekuatan kamu, macam mana kamu nak susun bab-bab kamu. Ya, ini cadangan cikgu. Final lab kita minggu ke-5 iaitu daripada 3 hari bulan sampai kita punya 9 hari bulan 2 guys. Baru kita akan bina kita punya set-set soalan model kat sini. Boleh ya guys Okey, cikgu tak nak fokus lama kat sini. Slide ni boleh dikongsi ke? Nanti kita akan cuba kongsi ya. Tengok dekat platform WhatsApp lah, WhatsApp kita ke, Telegram kita ke, ya. Boleh follow Telegram kita. Nanti cikgu akan cuba share dengan kamu slide kita ni insya-Allah.
Okey, so guys, kita pergi kepada kita punya sasaran markah. Okey, sasaran markah yang cikgu letakkan kat sini. Ini sasaran kita. Ya, sasaran markah kita. Sasaran markah dekat mana yang kamu nak? Dekat mana markah yang kamu nak? Okey, sekarang ni cikgu nak kamu gunakan ruangan chatting guys. Kamu chat dengan cikgu. Chat dengan cikgu. Berapakah markah yang kamu nak target untuk ADMAT SPM? Kita cerita nak dapat A tau. Okey, tak apalah, paling minimum A- lah ya. Okey. Berapa markah yang kamu nak? Tak mau B. Tukar Osman. Kamu target A-, paling minimum. Okey, saya nak 90. Tak nak grade. Cikgu tak nak grade. Kita nak markah terus. Sebab cikgu tengah cerita tentang markah guys. Kita cerita tentang markah. Grade kita tak boleh nak tahu ya. Grade itu lembaga peperiksaan yang tentukan. Kita nak markah. Okey, ada yang kata 70. Ada yang 95. Ada 70 hingga 80. 70 cikgu, 90. A- tak nak, cikgu nak markah. Ya. Nadirah Arfah nak 85. Cikgu doakan semua yang respon dengan cikgu ni, cikgu doakan semoga kamu capai apa yang kamu target. Amin. Ya, cikgu doakan semoga kamu capai apa yang kamu target. Amin. Ya. InsyaAllah kamu mampu mencapai dia. Baik. Sebab itu cikgu kata, cikgu nak markah guys. Okey, tengok pada skrin cikgu balik. Jadi sasaran markah yang kita target guys. Kita tengah buat strategi guys. Sasaran markah yang kita tengah nak target ini guys. Sasaran markah ini cikgu gunakan grading untuk SPM sekolah punya grading lah ya. Mungkin kalau MRSM, SBP semua grading dia lain kan. Tetapi cikgu ambil saja ini grading sebagai kita punya benchmark kita. Tetapi SPM sebenar bukan macam ni kawan. Silap-silap kan markah lulus kita tak tahu, wallahu alam. Ada yang cikgu dengar markah lulus ni saja 8 markah pun dah lulus, wallahu alam. Ini cikgu tak boleh nak mengesahkan. Ini hanya lembaga peperiksaan sahaja tahu macam mana grading dia. Dia ikut binomial distribution graph. Normal distribution graph ya, normal yang kamu belajar tu. Okay, dia orang ada software dia orang lah ya, tentukan markah grading dia orang. Tetapi grading dia kamu tak payah risau. Kita target markah. Kamu target katalah 85 markah. Cikgu ambil Nadirah Arfah ya. Okey, Nadirah Arfah kata nak target 85 markah. Okey, tengok ya. Kalau nak 85 markah, okey, cikgu bagi kamu 90 markah lah Arfah. Okey. Macam mana kamu nak strategikan paper 1 dengan paper 2? Tengok baik. Yang ni cikgu ambil grading ni, cikgu disclaimer balik ya. Grading ini cikgu hanya ambil untuk kita punya sekolah, grading sekolah biasa saja dulu. Mungkin grading SPM dia memang berbeza lah daripada grading sekolah. Ada orang kata 8 markah pun lulus guys. Ada orang kata tak sampai 20 pun, kadang 18 markah. Ini wallahu alam. Ini kata-kata orang, lembaga peperiksaan saja tahu berapa grading setiap tahun tu, ya. Jadi sekarang ini kita strategikan markah. Sebab tu juga kata jangan target kita punya grading dulu. Kita target markah kita semaksimum yang mungkin. Kita nak 85 markah. Okey, kita ambil 90 ya. Apa yang kamu kena capai? Kamu kena capai 71. Ini cadangan cikgu ya. Daripada 80 markah kertas 1 kamu kena capai 71. 100 markah paper 2 kamu kena capai 91 markah. Bila kita tambahkan kedua-dua ni, kita dapat 162 bahagi 180, kita dapat 90 markah. Silap-silap guys, inilah A+ dah guys. Okey, tak apa, kita ambil contoh lagi. Katakanlah ya, kita wallahu alam tahu, A+ biasanya dia orang kata memang 90 ke atas lah. Itu kata-kata orang ya. Katakanlah A- dia drop. Tahun ni soalan dia memang agak ni sikit, so dia drop. A- katalah 65 pun kamu dah dapat A-. Contoh je, contoh. Jadi apa yang kita dapat ni? 65 markah. 65 markah. Kamu tengok dekat sini. Kamu kena nak skor 65 markah, kamu cuma skor 48 daripada 80 markah, 69 daripada 100 markah. Guys, sebab tu cikgu cadangkan tadi nampak. Kertas 2 saja 30 markah, 3 bab tadi je. Kamu kena cari lagi 39 markah. Ini cadangan sasaran markah cikgu guys, ya. Jadi nanti cikgu akan share dengan kamu. Sebab tu cikgu pecahkan kepada 2 kategori guys, 2 table. Ini target tinggi, ini target sederhana. Jadi janganlah target sederhana guys. Walaupun mungkin yang ni dah jadi B. Wallahu alam. Mungkin yang ni boleh jadi B. Yang ni boleh jadi B ataupun yang ni boleh jadi B. Wallahu alam. Yang cikgu tak mau kupas banyak tentang grading ya. Sebab grading ni kita serahkan kepada lembaga peperiksaan. Cuma cikgu nak kamu, sebab tu cikgu kata, kamu kena target apa yang kamu nak dari sekarang. Cikgu, saya nak 90 markah. Jadi 90 markah soalan macam tu saja. Maka kita target 90 markah apa yang kita kena buat. Nak dapat 90 markah kamu kena skor 71 dengan 91, paper 1 dengan paper 2. Cikgu, saya nak 70 markah. Di manakah 70 markah? Kamu skor at least 53 daripada 80 markah. Yang ni 73 daripada 100 markah. Insya-Allah cikgu yakin 5 minggu ini adalah minggu yang terbaik untuk kamu susun strategi kamu untuk kamu mencapai apa yang kamu nak. Jangan hanya minta tetapi tanpa usaha. Cikgu ulang balik semula. Jangan hanya berdoa tapi tanpa usaha. Tuhan pun memang suka orang yang berusaha. Lagi banyak usaha kita, insya-Allah lagi banyak lagi Allah akan bagi pada kita. Allah tahu apa yang terbaik untuk diri kita masing-masing ya, Tuhan kita kalau yang bukan Islam insya-Allah ya.
Okey, so guys, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Oh, cikgu running out of time. Kak Fatin dah pandang lah cikgu kan. Okey, minta maaf guys sebab nanti kita ada sesi matematik. Cikgu ingat nanti semua ni nanti sesi matematik kita akan share juga link kita. Tapi kita akan buat perubahan jadual sikit boleh? Masa kita insya-Allah pukul 4 petang nanti. Pukul 4 petang. Tak apa, nanti cikgu akan maklumkan lah. Semua yang dalam ni semua pastikan dalam grup Telegram atau grup WhatsApp. Tolong share link Telegram kita. Dalam link Telegram kita, siapa yang dapat e-book dapat WhatsApp group kan. Nanti masuk dalam WhatsApp group, cikgu akan share bila kita dah mula nanti. Pukul 4 petang tau guys. Matematik semua boleh join lah. Share dengan kawan-kawan kamu yang siapa tak ambil AdMat pun boleh share juga nanti insya-Allah. Okey, yang ini cikgu gunakan yang mana berdasarkan kita punya 2019 guys. Paper apa ni? Ni paper 1 ni. Ni paper 1. Baik, nampak? Ini yang cikgu sebutkan bab-bab agihan bab markah dalam paper 1. Nampak? Paper 1 dia masuk fungsi 2 soalan. Sebab tu cikgu target. Okey, tengok. Minggu yang ketiga tadi, cikgu kata apa? Minggu yang ketiga, kita nak target kita punya, ada berapa bab minggu ketiga tadi cikgu tunjukkan? Minggu ketiga, kita ada fungsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. So, kita tengok mana minggu ketiga kita. Cikgu cadangkan untuk buat fungsi persamaan kuadratik, fungsi kuadratik, indeks logaritma, geometri koordinat, janjang, hukum linear. 2, 4, 5, 7. Okey, yang ni betul bab kita. Kamu nampak ada 6 markah. Ini SPM last year tau. 6 markah, tambah 3 markah, 9 markah, tambah lagi 6 markah, kita tambah 6 markah, kita tambah 6 markah. Dekat sini sahaja, 1, 2, 3, 4, 24, 27 markah. Dekat sini kamu tengok nombor soalan dia. Okey, yang ni berapa? Janjang. Janjang masuk 3 soalan guys last year. 6, 9 markah, ini ada 3 markah. So, tambah lagi 12 markah. Nampak? Kamu dah menghampiri dah. Kamu ada 39 markah untuk 7 bab ni saja. 39 markah untuk 7 bab pada minggu ketiga tu. Pulun kau guys. Pulun kau. Buat strategi. InsyaAllah cikgu yakin kamu mampu buat. Kamu mampu mengubah result kamu mulai esok. Ya. Usaha esok. Ya. Jadi inilah markah-markah dia. Kamu boleh tengok balik bab-bab ni. Nanti cikgu sharekan slide dia. Ini untuk apa? Ini untuk kertas 2 guys. Nampak? Kertas 2, kita punya benchmark kita ambil SPM 2019 lah. Paling terdekat. Paling terdekat adalah SPM 2019 ya. Okey, nampak? Yang ni yang cikgu kata ni, 2 bab terakhir form 4, 2 bab terakhir form 5. Kamu target lah. Kamu nak jawab apa? Nombor indeks ke ataupun kita punya solution of triangle. Set. Kat sini saja dah 20 markah. Lepas tu baru kita pergi kepada kita punya section hukum linear dari mana? Hukum linear. Hukum linear tak pernah gagal masuk dalam section B 10 markah kena buat graf tu guys ya. Okey, lepas tu kita apa lagi? Ini analisis lah. Ini sepanjang 2015 hingga 2019 ya. Okey, nampak fungsi tak pernah tak masuk. Nampak? Untuk kertas 1 tau, kertas 1 form 4. Persamaan serentak tak pernah masuk langsung dalam kertas 1. Sebab tu cikgu asingkan tadi tu yang persamaan serentak tak masuk. Nampak? 2 bab ni hanya masuk section C sahaja. Kertas 2 ya, section C kertas 2 ya. Okey, lepas tu kita pergi kepada kita punya kertas 2, kita punya tingkatan 4, nampak fungsi tak masuk, kadang-kadang dia masuk, kadang-kadang dia boleh ubah-ubah. Okey, sebab tu section A tu dia kadang-kadang dia boleh ubah-ubah sikit, kadang-kadang fungsi. Tahun lepas masuk indeks dengan logaritma pun belum pernah masuk ya. Nampak tahun lepas masuk indeks logaritma. Okey. Tapi yang memang confirm masuk, sebab tu cikgu cadangkan, belajar koordinat geometri. Ya, belajar sukatan membulat, belajar pembezaan. Nampak? Kertas 2 ni sentiasa masuk ni, penyelesaian segitiga. Ini section C kita lah. Lepas tu dengan satu lagi, tanpa gagal lah persamaan serentak. Kalau biasa-biasa dia bagi straightforward. Kalau tak ada pun dia akan bagi kita punya bentuk problem solving. Okey, yang ini pula kamu lihat kat sini. Apa yang berlaku kat sini? Mana tadi? Yang ini nampak guys. Kertas 2, semua, yang ni kertas 2, kertas 1 ni. Ini kertas 1. Okey, tak apa. Ini kertas 1 ya. Ini kertas 1 nampak. Fungsi trigo tolong tengok ya. Bahagian graf bahagian graf. How to sketch your graph. Tak apa, ini strategi je. Kertas 2 tengok, kertas 2, yang ni nampak. Lepas tu hukum linear, mana hukum linear kita? Ini kertas 2, kita 4 ya. Okey. Lepas tu persamaan serentak. Ya. Lepas tu kita punya apa? Koordinat geometri. Ini bab-bab kalau kau tengok graf ni kamu nampak dah. Apa pattern bab-bab yang confirm masuk kertas 2 tadi yang cikgu senaraikan tadi lah. Nampak? Yang ni 3 bab yang terakhir ni. Taburan kebarangkalian, the best one lah. Kita punya binomial dengan kita punya normal distribution. Graf ni guys. Ini kena sketch graf ni, kertas 2 ya. Lepas tu vektor, pengamiran, hukum linear. Hukum linear nampak tak pernah gagal untuk masuk dalam kita punya kertas 2. Okey, tak apa, cikgu skip ya. Nanti kamu tengok sendirilah apa yang strategi kamu guna. Okey, yang ni soalan guys. Soalan-soalan ni sepatutnya cikgu nak bincang tapi tak cukup masa, tak apa. Yang ni adalah 3 soalan. 3 soalan yang mana 3 bab yang cikgu target kamu 30 markah tadi. Paper 2 je. Ini last year SPM 2019. Nampak hukum linear 20 markah. Kamu pergi kepada hukum linear, lepas tu penyelesaian segitiga. Lepas tu nombor indeks, ni pilihlah salah satu bab lah, gerakan sepanjang garis lurus dengan pengatur secara linear. Okay, so guys, itulah slide kita cikgu pada petang ni sahaja guys. Jadi guys, cikgu tak nak ambil masa yang panjang sebab cikgu memang dah tekad dah. Okay, cikgu dah tekad dah.
bila tim Pitin Studio cadangkan cikgu, kita buatlah satu strategi untuk bantu-bantu pelajar untuk skor dalam paper AdMaths ya. So matematik dengan AdMaths. Jadi cikgu kata, cikgu dah tekad, cikgu takkan ajar apa-apa. Cikgu takkan ajar apa-apa. Yang cikgu ajar apa? Cikgu ajar strategi dulu. Lepas ajar strategi, baru-baru ni sebab masa Disember cikgu dah habis semua kelas Disember perfect lah. Semalam macam rasa macam nak sebab semalam. So cikgu share motivasi semalam tu. Sebab apa? Sebab cikgu dah habis cover Form 4 dengan Form 5. Cikgu buat ulang kaji bab by bab. Cikgu tak nak buat lagi dah. Ya, cikgu tak nak buat lagi kita punya kelas-kelas tu. Yang ada pun baru ni, yang terkini untuk ni. Minggu ni 6, 7 dengan 8 kita akan buat satu kelas. Hari Rabu, Khamis, Jumaat ni kita akan buat satu kelas untuk drill kau-kau soalan SBP dengan MRSM. Lagi banyaklah soalan-soalan lagi teknikal yang kita akan buat. 6, 7, 8. Kelas yang itu kelas berbayar. Kelas yang tak berbayar, lepas tu habis dah. SPM 2020 plus, last kelas cikgu yang eksklusif 6, 7, 8 SBP ni je dengan MRSM. Rabu, Khamis, Jumaat. Lepas tu memang kau-kau punya cikgu akan buka je kelas. Kita akan bantu pelajar SPM 2020 plus. Cikgu dah janji dengan PT Studio. Lepas ni kita akan kau-kaunya, kita akan buat e-book, kita akan buat kelas-kelas secara percuma lepas ni sampai kamu punya 22 hari bulan. Insya-Allah guys. Kamu yakin dengan cikgu? Kamu yakin dengan kuasa Allah SWT? Cikgu akan cuba gunakan segala kudrat yang cikgu ada dan cikgu akan gunakan segala kudrat yang ada pada tim PT Studio kita ni. Kita akan kau-kau yang kita akan bantu SPM 2020 plus. Mana tahu yang dalam live kita ni 200 orang ini, kalau tak dapat banyak pun cikgu bantu 50 orang untuk grade dia daripada gagal cikgu terus pergi pada A. Itu saja doa cikgu. Ya. Jadi kita nak kamu stay dalam Telegram group kita, dalam WhatsApp group kita. Cikgu akan bagi banyak lagi ya kelas-kelas ya selepas ini untuk kita bukakan ibu-ibu kita dan sebagainya. So guys, cikgu ucapkan ribuan terima kasih kepada semua dulu. Kita nak pass kepada Kak Fatin. Kak Fatin nak masuk kah? Okay, Kak Fatin akan masuk. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih. Stay WhatsApp group dan Telegram group. Kita akan share lagi banyak. So, cikgu doakan semua orang mesti dapat A ya dalam AdMaths. Mulakan strategi daripada sekarang. Slide cikgu akan share kemudian. Kak Fatin nak masuk? Okay, sebelum kita start sesi kedua, Kak Fatin nak share sikit lah pasal program kasih bedah SPM 2020, soalan SBP dan soalan MRSM. Okay, untuk program kasih bedah ni kita akan jalankan selama 3 hari, iaitu pada 6, 7 dan 8 Januari. Okay, dekat program kasih bedah ni kita ada 3 package. Kita sediakan 3 package, iaitu package A, package B dan package C. Okay, untuk package A, akak terangkan satu-satu dulu lah. Untuk package A, kita ada subjek biologi, English, Math dan AdMath. Dan untuk package B, kita ada Science, English, Math dan AdMath. Dan package C, kita ada Science, English dan Math. Okey, bagi yang berminat, korang boleh daftar sekarang ataupun korang boleh call atau WhatsApp di nombor yang tertera lah. Apa-apa kami akan update di grup Telegram channel. Okey, untuk program ni berbayar dan harganya sangat-sangat mampu milik lah untuk korang sebab kami tawarkan banyak subjek. Untuk package A, kita hanya tawarkan serendah RM90 A dan B. Dan manakala package C sebanyak RM60 sahaja. Okey, sebelum tu bolehlah untuk korang masuk join. Untuk kita persediaan last minute ni, boleh korang masuk join untuk korang dapat ilmu last minute ni. 678 ya, kalau berminat boleh WhatsApp nombor yang tertera dan update di kami akan update di Telegram channel. Okey, terima kasih. Okey, maklumat terbaru ya. Seminar matematik kejap lagi kita akan updatekan pada pukul 4 lah, 4 petang matematik. 4 sampai pukul 5, 1 jam lah. Terima kasih. Stay tune. Okey, terima kasih semua.